Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu ketika ia melalui suatu majlis yang riuh rendah dengan gelak ketawa, iaitu hadis yang tersebut di atas. Aksiru zikra hadhimil ladzat, banyaklah kamu menyebut pembinasa segala kelazatan mati. Dihuraikan oleh hadis wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fama kanat fi suhfi Musa alaihi salam qala kanat ibaran dengan apa? Kanat ibaran kullaha ajibtu liman ayqana bil maut thumma huwa yaprahu ajibtu liman ayqana bin nar thumma huwa yadhaku ajibtu liman ayqana bil qadar thumma huwa yunassibu ajibtu liman ra'a ad-dunya wa taqallubaha bi ahliha thumma tma'anna biha wa ajibtu liman ayqana bil hisab ghadan thumma la ya'mal. Rawahu al-Bazzar bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadis hasan. Artinya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang ada di dalam suhuf Nabi Musa alaihi salam? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di dalamnya semua iktibar, yakni pengajaran. Di antaranya, aku heran melihat orang yang yakin adanya mati, kemudian ia bergembira. Aku melihat orang yang yakin kepadanya adanya neraka, kemudian ia bergelak ketawa. Aku heran melihat orang yang yakin pada adanya qadar takdir, kemudian ia melihat nasib. Aku heran melihat orang yang melihat dunia itu berbalik-balik dengan penghuninya, kemudian ia bertenang sahaja kepadanya. Dan aku heran melihat orang amal pada hari kiamat, di besok hari, kemudian dia tidak beramal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, seorang sahabat yang termasuk kalangan sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang bukan daripada Mekah, daripada Bani Ghifar, yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberi apa-apa tugas walaupun dia dekat dengan Nabi. Ada pun orang lain diberi tugas, dia tidak diberi tugas. Apabila orang lain diberi tugas, dia tak dilantik apa-apa. Dia bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, mengapa tak lantik saya? Orang lain lantik belaka. Jadi macam-macam. Jawab Nabi SAW, ya Abu Dzar, innaha la amanah wa innaha yawmal qiyamati la nadamah. Wahai Abu Dzar, ini adalah amanah. Wa innaka la dha'if. Aku tengok mu ni lemah. Mu seorang yang lemah, dengan sebab itu aku tak lantik mu jadi apa-apa. Wa innaha la amanah. Tugas-tugas ni satu amanah. Wa innaha yawmal qiyamati la nadamah. Tugas ni akan membawa penyesalan pada hari kiamat kelak, kata Nabi. Oleh kerana itu jangan mudah nak minta jawatan tu jawatan ni. Ini adalah amanah. Kecuali kita melihat kita tidak ada orang yang menunaikan itu, kita wajib tampil ke hadapan kalau kita ada kemampuan. Abu Dzar yang duduk di luar Mekah minta izin dengan Nabi nak ijtihad dia masuk Islam.
Bila Istihad dia masuk Islam di Mekah, dia telah dihentam, dipukul oleh penduduk Mekah. Lalu seorang yang melihat Abu Zar memberi amaran, jangan pukul dia ni Bani Ghifar. Di luar Mekah, kita lalu ke kampung dia, kawasan dia, nanti kaum dia akan serang kita kalau kita lalu, bahaya. Lalu Abu Zar dibebaskan. Abu Zar banyak meriwayatkan hadis-hadis khusus yang berkait dengan hari akhirat. Di antaranya hadis yang kita sebut, di mana Abu Zar bertanya berkenaan dengan apa pengajaran yang ada dalam suhuf Nabi Musa AS. Suhuf ialah kitab-kitab kecil yang lain bertaurah. Ada kitab Taurah. Kitab Taurah ni kitab yang besar, yang ada hukum hakam di dalamnya. Suhuf ni ialah risalah-risalah yang kecil yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Lalu Nabi menyebut apa yang disebut tadi, supaya manusia ingat pada mati. Tapi kebanyakan manusia tak ingat pada mati. Walaupun mereka yakin adanya mati, tak bersedia untuk mati. Yakin adanya neraka, tak bersedia untuk bebaskan diri daripada api neraka. Yakin adanya qadar takdir daripada Allah Ta'ala, tengok nasib sendiri, tak bertawakal pada Allah Ta'ala. Yakin padanya hisab, adanya hisab pada hari kiamat, tetapi tak beramal dengan amalan yang sebanyak-banyaknya. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun min al-ansar faqala ya nabiy Allah man akyasu an-nas wa ahzamu an-nas qala sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum dhikran lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lil maut ulaika al-akyas tak ada alif tu, ulaika al-akyas, alif tak ada, bukan akyas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, rawahu ibnu abi dunya. Atau ulaika al-akyas, ada alif, ada alif, kan ulaika al-akyas. Yang tanya tu seorang, Nabi jawab ramai-ramai. Rawahu ibnu abi dunya wa tabarani fi as-saghir bi isnadin hasan. Ada alif sebenarnya, ulaika al-akyas. Ulaika al-akyas, zahabu dengan makna ramai, kalau akyas dengan makna seorang. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya aku telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba bangun seorang sahabat di kalangan Ansar, kalangan orang Madinah. Ansar ialah mereka yang menolong Islam, mereka bukan daripada penduduk Mekah. Yang asal Mekah disebut Muhajirin, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Madinah disebut Ansar kerana mereka memberi pertolongan kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang berhijrah. Salah seorang Ansar bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, siapakah manusia yang paling pintar dan paling kukuh kerjanya?" Siapa dia manusia yang paling bijak, paling pintar, yang paling kukuh kerjanya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang paling banyak ingatkan mati, paling banyak bersedia untuk mati. Mereka itulah orang yang paling pintar. Mereka pergi membawa kemuliaan dari dunia dan mendapat kemuliaan di akhirat. Manusia yang paling pintar, yang paling cerdik, yang paling teguh kedudukannya ialah mereka yang menyediakan amal untuk mati dengan sebanyak-banyaknya. Selagi ada peluang, dia menyediakan amal yang saleh, di mana tiap-tiap kehidupan kita ni sebenarnya adalah amal yang saleh. Bukan saja sembahyang, puasa, zakat, haji, termasuklah hubungan kita dengan manusia, termasuklah kerja-kerja kita, kerja untuk mendapat harta bagi nafkah yang wajib, menunaikan kewajipan kepada Allah sepanjang masa. Dalam semua pekerjaan kita, ingat pada Allah Ta'ala. Termasuklah nak masuk bilik, nak masuk jamban, bilik mandi, ingat pada Allah Ta'ala. Sebut, keluar pun berzikir pada Allah Ta'ala. Sentiasa mengerjakan amal yang saleh. Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balla sara
thumma qala ya ikhwani. Hamzah duduk di bawah tu, bukan Hamzah duduk di atas. Bukan ya akhwani, ya ikhwani. Ya ikhwani, Hamzah kecil duduk di bawah. Itu mengikut ejaan yang betul. Ya ikhwani limisil hadza fa'iddu. Aidu tu ada Hamzah di atas alif. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Artinya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, katanya kami telah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah. Lalu ia duduk di tepi kubur. Tiba-tiba ia menangis sehingga kebasah-basahan di atas tanah, banyak menangis. Kemudian air mata dia gugur ke tanah. Kemudian ia bersabda, wahai saudara-saudaraku, untuk seperti ini kamu mesti bersedia. Nabi ziarah kubur, ingat pada diri dia sendiri, bukan ingat pada orang mati itu saja, ingat pada diri dia sendiri, bersedia untuk kematian. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsini qala sallallahu alaihi wasallam u'budillaha ka'annaka tarah wa'dud nafsaka fil mauta wadhkurillaha 'inda kulli hajarin wa 'inda kulli shajarin fa idza amilta sayyi'atan fa'mal bi janbiha hasanah as-sirru bis-sirri wal alaniyatu bil alaniyah. Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid. Artinya dari Mu'adz radhiyallahu an, katanya, aku telah berkata ya Rasulullah, berpesanlah kepada saya. Mu'adz minta Nabi nasihat pada dia, wasiat, yang makna pesan pada saya. Pesan apa-apa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Hitunglah dirimu di kalangan orang-orang mati. Sebutlah Allah di sisi tiap-tiap batu dan di sisi tiap-tiap pokok kayu. Dan apabila kamu melakukan sesuatu kejahatan, beramallah selepasnya dengan amal yang baik, sunyi dengan sunyi dan nyata dengan nyata. Nabi pesan pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat termasuk kalangan ulama sahabat. Mu'adz bin Jabal ni ulama sahabat, orang alim kalangan sahabat yang Nabi tugas pergi ke Yaman untuk mengajar di Yaman, menjadi hakim di Yaman, menunjukkan ilmunya banyak. Walaupun dia ilmu banyak, minta pesan Nabi. Nabi pesan, wahai Mu'adz, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Khusyuk seolah-olah Allah, kita merasakan Allah tengok kita, ataupun kita melihat Allah Ta'ala walaupun kita tak nampak. Kalau kita tak nampak, macam kita sembah, kita ada di hadapan orang, bila orang tu cokoh depan kita, nampak kita, sudah tu lah kita berhati-hati dalam membuat sesuatu, takut dia nampak kita. Apa jadi masalahnya? Bila kita semayang, berasa kita je, tak sedar Tuhan perhati kita, tak sedar kita sembah Tuhan tu, dulu ingat rati-rati, buat macam-macam ikut suka je. Kalau kita tahu kita sembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dekat dengan kita, menyebabkan kita jadi khusyuk. Kemudian hitunglah dirimu di kalangan orang-orang mati. Mu berasa dirimu ni kalangan orang mati. Orang mati yang keseorangan, yang tak ada teman malaikat iman dan amal yang soleh. Dan sentiasa berzikir di mana-mana sahaja, di sisi batu-batu dan pohon-pohon kayu. Kerana batu-batu dan pohon kayu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekiranya kamu mengerjakan maksiat, ikutilah dengan amal yang baik. Kalau dosa yang besar, bertaubat. Dosa kecil, bertaubat, beristighfar. Bukan saja istighfar, mengerjakan amal yang soleh. Kerana amal yang baik itu menghapuskan dosa-dosa amal yang jahat. Sembunyi dengan sembunyi. Kalau sekiranya amal yang kita buat yang jahat itu, amal yang kita dengan Tuhan orang tak tahu, maka kita buat amal yang soleh secara sunyi juga, kita dengan Tuhan saja. Sembahyang tahajud ke, berzikir, khusyuk dengan hati ke, bersedekah cara orang tak nampak ke. Kalau orang nampak, ada riak. Kalau kita mengerjakan amal yang jahat, orang tak nampak kita buat maksiat, jangan cerita ke orang. Kecuali kerana kita tak tahu, tanya ulama, tanya orang alim, jangan tanya orang tak erti. Cari orang yang alim, tanya dia macam mana nak buat.
itu diizinkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak, tak jadi salah. Jangan cerita wak suka wak sedap cakap dia. Itu bukan cara yang betul. Itu menandakan orang yang bangga dengan dosa dia. Kalau kita buat dosa secara senyap, sama ada dosa kecil, dosa besar, kita beristighfar secara senyap, bertahajud, buat amal secara senyap, secara orang yang tak nampak, orang tak nampak kita. Kalau buat amal yang nyata, amal jahat yang nampak, buat amal yang baik orang nampak juga, supaya menampung kejahatan kita dengan kebaikan. Orang cela kita, tak jadi nak cela boleh tengok mengerjakan amal yang baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah habba Allah liqa'ah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah akarahiyatul maut fakulluna yakrahul maut. Qala laysa dhalik walakinna al-mu'mina idza bushira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'a Allah fa ahabba Allah liqa'ah wa innal kafira idza bushira bi'adzabillah wa sukhtihi kariha liqa'a Allah wa kariha Allah liqa'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang kasihkan pertemuan dengan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya, dan sesiapa yang bencikan pertemuannya dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Lalu aku, Aisyah, berkata, adakah bencikan mati, iaitu perkara yang dianggap tidak baik? Maka semua kami bencikan mati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya begitu, tetapi maksudnya seseorang mukmin, seseorang yang beriman itu apabila diberitahu tentang rahmat Allah, keredaannya dan syurganya, maka ia amat kasihkan pertemuan dengan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Dan bahawa seseorang yang kafir apabila diberitahu tentang azab Allah dan nerakanya, maka ia tidak sukakan pertemuan dengan Allah, dan Allah bencikan pertemuan dengannya. Hadis ini hadis sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i, menegakkan bahawa Nabi SAW telah memberitahu Aisyah radhiyallahu anha, isterinya yang meriwayatkan hadis ini, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Barang siapa yang benci bertemu Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Bertemu dengan makna kematian. Bertemu dengan Allah berarti kematian. Aisyah berkata, tidakkah kita semua takut kepada mati ini? Ini perangai manusia, tidak mau mati. Macam mana nak suruh Allah kasih
Ini jadi perangai kita. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bukan begitu. Maksudnya, apabila seseorang yang beriman itu diberitakan kepadanya rahmat Allah, syurga yang dijanjikan oleh Allah, sekiranya dia beriman mengerjakan amal yang saleh, maka dia sangat ingin untuk bertemu dengan Allah kerana percaya pada Allah dan janjinya syurga dan rahmat. Maka Allah Ta'ala juga kasih untuk bertemu dengan dia. Adapun orang-orang yang kafir, bila dengar azab neraka, murka Allah Ta'ala, dan dia tahu kematian adalah berlaku, menyebabkan dia sangat liar dengan kematian ini, benci sebenci-bencinya kerana dia tidak ada bekalan selepas mati. Maka Allah Ta'ala benci bertemu dengannya. Menurut riwayat yang lain, tadi riwayat isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ini riwayat sahabat Nabi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Qulna ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Qala laysa dhalika karahiyatul maut, walakin al-mu'mina idha hadara ja'ahu al-bashir min Allah falaysa shay'un ahabba ilayhi min an yakuna qad laqiya Allah fa ahabba Allah liqa'ah. Wa innal fajira aw al-kafira idha hadara ja'ahu ma huwa sa'irun ilayhi min asy-syarr aw ma yalqa min asy-syarr fakariha liqa Allah fakariha Allah liqa'ah. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Nasa'i, riwayat yang lain daripada sahabat. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kasihkan pertemuannya dengan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Dan sesiapa yang bencikan pertemuannya dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Lalu kami, yakni para sahabat, berkata, ya Rasulullah, tiap-tiap orang di kalangan kami bencikan mati. Rasulullah SAW pun bersabda, itu bukannya maksud bencikan mati, tetapi maksudnya ialah apabila seseorang mukmin itu didatangkan kepadanya tanda-tanda hampir mati, maka datanglah yang memberi berita gembira kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lagi yang lebih kasih kepadanya dari bertemukan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Dan bahawa seorang yang jahat atau yang kafir, apabila didatangkan kepadanya tanda-tanda mati, datanglah kepadanya tanda-tanda keburukan yang akan menimpa, maka ia bencikan pertemuannya dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Hadis ini penjelasan yang berbeza. Maksudnya apabila seseorang yang beriman didatangi oleh tanda-tanda kematian, tanda-tanda kematian, dalam masa yang sama dia beri berita gembira selepas dia mati, maka dia sangat gembira untuk bertemu dengan Allah. Allah kasih bertemu dengannya. Orang yang kafir, bila didatangi oleh tanda-tanda kematian, datang juga tanda-tanda keburukan akan menimpa dia, menyebabkan dia takut kepada mati. Ini penjelasan yang lain, maksudnya sama saja. Oleh itu, maka orang yang sangat kenal akan Tuhannya, ia sentiasa ingatkan mati kerana itulah janji pertemuannya dengan Tuhan. Kadang-kadang ia merasa lambat untuk mati
kerana terlalu gemuknya dan terlalu ingin melepaskan diri dari tempat-tempat berlakunya maksiat, maka ia merasakan lebih baik berada di sisi Tuhannya. Lalu ia mencapai perasaan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhfatul mu'minuna tuhfatu al-mu'minina. Tu sila aja. Tuhfatul mu'minina al-maut. Tuhfatul mu'minin, bukan dengan waw, bukan mu'minun. Rawah at-Tabarani bi isnadin jayyid. Artinya hadiah istimewa orang bermukmin itu ialah mati. Hadiah istimewa. Dalam hadis yang lain, hadis yang panjang disebut tanda-tanda akhir zaman. Hadis riwayat Sauban radhiyallahu anhu, kan Rasulullah SAW yaqul tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala la bal antum kathir walakinnakum ghusa كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Maksudnya Nabi kata akan berlaku di akhir zaman. Umat-umat yang lain, orang-orang kafir, akan mengelilingi kamu orang Islam seperti orang-orang yang mengelilingi hidangan lauk yang sedap. Mereka mencubit, mereka memamah, mereka meratuh orang Islam. Akan berlaku di akhir zaman. Mungkin zaman kita ni orang Islam diratuh, dibunuh, diberlakukan oleh orang kafir. Macam orang duduk dekat hidangan yang lezat, cubik situ, cubik sini, telang situ, telang sini. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah jumlah kita di masa itu sedikit? Jumlah kita tak ramai? Jawab Rasulullah, tidak ramai, tetapi macam buih dan sampah sarap yang dihanyut oleh air banjir. Macam buih sampah sarap yang dihanyut oleh air banjir. Tak boleh nak bawa diri, hanyut. Tak kukuh pegangan dia dengan Islam, hanyut. Ini akan berlaku di akhir zaman. Allah Ta'ala hilangkan rasa gerun yang ada di dalam hati musuh-musuh kamu. Allah Ta'ala campurkan dalam hati kamu, hati orang beriman itu, orang Islam itu, penyakit al-wahan. Lalu sahabat bertanya, apa je penyakit al-wahan itu? Nabi kata, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu sayang pada dunia dan benci pada mati. Ini akan berlaku. Sayang pada dunia, benci pada mati. Sayang pada dunia, kerja ke dunia dah lalu, nak ke pitih dah lalu, nak ke benda dah lalu, perut bersama mana sangat, tapi tak padang. Lepas jota-jota, lepas beliun-beliun, dia beratas sampai ke bawah, pemimpin sampai ke ayat. Perangai kerja pada dunia, bukan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, syukur nikmat, tetapi gila dengan kemewahan dunia. Tak peduli betul ke, salah ke, rasuah ke, menipu ke, apa ke, tak peduli. Tak peduli ke Islam. Ini penyakit yang akan menimpa orang Islam di akhir zaman. Kemudian takut pada mati, benci pada mati. Sebab apa? Sebab tidak mengerjakan amal. Hartanya banyak, kekayaan melimpah ruah, tetapi penuh dengan maksiat dan dosa. Penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, dikelilingi oleh dosa dan maksiat. Kalau tak buat maksiat pun, maksiat duduk keliling pening. Dikelilingi oleh riba, dikelilingi oleh hutang. Nak duit banyak, berhutang, pinjam, pinjam pula, riba pula. Riba dosa besar.
dosa besar dikelilingi, sehingga kena debu-debu riba pada tiap-tiap orang. Ini berlaku di akhir zaman apabila Islam tidak ditegakkan. Tak peduli dengan Islam, kerja pada dunia saja. Sama ada mereka yang belajar, mereka yang berniaga, mereka yang bercocok tanam, mereka yang ke laut, semua sekali. Yang belajar, daripada belajar hutang, hutang dengan riba. Lepas belajar, hutang pula. Nak rumah, nak kereta, hutang pula dengan riba pula. Yang berniaga, buat pinjaman pula dengan riba. Nak bayar, pinjaman pula. Tak boleh nak kampus dengan riba. Yang kebun, yang ke laut, buat pinjaman. Pinjaman dengan riba. Pinjaman dengan riba. Kerana mengejar kebendaan, tidak peduli kepada batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman fitnah, zaman bencana melanda umat manusia di akhir zaman. Kita kena sedarlah ada kadang benda ni keliling kita. Walaupun ia tetap berpegang. Kita tengok dalam keadaan yang celaru ni, orang-orang yang kuat dengan agama mengatakan lebih baik mati, baik mati. Tapi yang Nabi ajar, walaupun ia tetap berpegang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukum al-maut li dhurrin nazalah fa in kana wala budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya janganlah seseorang itu bercita-cita untuk mati kerana sesuatu kemudaratan yang menimpa. Jika sekiranya ia merasakan mesti berbuat begitu, seperti fitnah dalam perkara agama, fitnah dalam perkara agama, maka hendaklah ia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku jika sekiranya hidup itu lebih baik kepadaku, dan matikanlah aku jika sekiranya mati itu lebih baik kepadaku. Ini, jangan minta mati begitu saja. Kalau hidup lebih baik, biar hidup. Kalau mati lebih baik, biar mati. Doakan begitu bila menghadapi zaman fitnah dan bencana. Bagaimanapun mereka yang berjamaah, yang duduk berjamaah, yang berjuang menegakkan Islam dalam keadaan umat yang rosak, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutlah hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Barang siapa yang berpegang dengan ajaran aku pada masa umat aku rosak, dia berpegang dengan ajaran Islam, dia tegak macam pegang dengan bara api, sakit berpegang dengan Islam ini, dia beri kepadanya 100 kelebihan syahid. Ini kelebihan mereka yang berpegang dengan Islam. Di samping itu hendaklah kita yakin kepada betapa benarnya sabda Rasulullah SAW apabila ditanya oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Qala sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa Tabarani wal Hakim. Artinya Rasulullah, sahabat tanya, manakah manusia yang paling baik? Sahabat tanya Rasulullah, mana manusia paling baik? Sabda Rasulullah SAW ialah sesiapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dia bertanya lagi, manakah ia manusia yang jahat? Sabda Rasulullah SAW ialah sesiapa yang panjang umurnya dan jahat amalannya. Orang yang paling baik, kata Nabi, orang beri kepada dia umur panjang tapi amalan dia baik, diisi dengan amalan yang baik. Hak paling jahat pula, panjang umur penuh dengan amal jahat. Ini hak jahat, hak yang buruk. Yang baik, panjang umur dengan amalan yang baik, itu baik. Walau bagaimanapun, mengingati mati itu mempunyai kelebihan.
dan ganjaran yang besar di sisi Allah. Ia dapat mendidik seseorang itu agar sentiasa berhati-hati dalam menjalankan urusan di dunia ini. Macam mana pun, walau umur kita panjang sihat macam mana pun, kena ingat kepada mati. Bila ingat mati, maka kita berhati-hati mendidik diri kita sentiasa cermat mengerjakan amal soleh, meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda kiamat, asyra'atus sa'ah, di mana bab ni sangat penting berkait dengan beriman kepada hari akhirat. Sebahagian besarnya tak berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku zaman kita sekarang. Yang kita kena perhati betul-betul, disebut dalam Quran, disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak orang memandang remeh-temeh, kecil perkara ni, perkara besar. Setiap yang hidup seperti manusia dan haiwan, atau pokok-pokok kayu dan tumbuh-tumbuhan, menjadi tanda-tanda kecil, tanda-tanda ketika hampir tempoh ajalnya. Manusia kelihatan sakit, tua, beruban. Begitu juga binatang mempunyai tanda-tandanya, seperti kelihatan lemah dan sebagainya. Kalau pokok dan tumbuh-tumbuhan kelihatan kuning dan kekeringan, seterusnya mati dan tumbang. Maka begitulah juga dengan dunia ini. Kita kena sedar Allah Ta'ala adakan tanda-tanda kepada makhluknya, menandakan makhluk itu berada di saat akhir. Kalau manusia, dia tua, uban, mata kelabu, rasa lengok, sakit, tua dan seumpamanya. Ini pada manusia, untuk memperingatkan kita. Ada sapak nyanyuk. Binatang pula dijadikan nampak lemah, gigi dia taring tak ada, tak bermaya binatang. Pohon kayu begitu juga. Sebelum mati ada tanda-tanda dia. Maka begitulah juga dengan dunia ini. Allah menampakkan kepada kita tanda-tanda hampir ajalnya, dan seterusnya binasalah ia dan segala isi dan alam sekelilingnya. Dunia kita begitu juga. Allah Ta'ala akan tunjukkan tanda-tanda. Sebahagian tanda-tanda itu tanda-tanda kecil, sebahagiannya tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil banyak, tanda-tanda besar dia berlaku jarang, tapi besar. Bahannya besar. Kita akan baca satu persatu. Kita kena baca benda yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Jangan kabah rambang. Tengok pisang cabang, tengok bonyo cabang, kata tanda kiamat tu pelawak. Duk mai reka bukan-bukan. Jangan. Kena tengok Quran. Tengok hadis-hadis Nabi SAW. Jangan bercakap bahan rambang. Ikut suka je bercakap. Tak boleh. Perkara ini dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Surah Muhammad ayat 18. Ayat ini disebut dalam surah Muhammad, surah yang disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu malaikat hari kiamat
iaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Kerana sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedah bagi mereka kesedaran mereka apabila hari kiamat sudah datang? Tuhan kata, aku tunjuk kepada kamu tanda-tanda hari kiamat. Bila mari hari kiamat itu, mari dengan mengejut. Ada tanda-tanda yang sangat hampir. Masa tu baru nak beriman, baru nak sedar. Tak ada apa dah. Tak ada apa. Kita akan baca contohnya bila matahari naik dari arah barat. Masa tu banyaklah orang mengucap istighfar. Tak terima dah masa tu. Tak terima dah. Tutup pintu taubat. Ada salah. Jangan main. Dia ni duduk kat luar lagi lah. Sebagaimana bila manusia nyawa sampai ke halqam. Disebut dalam hadis, Tuhan buka pintu taubat pada manusia, ditutup pintu bila nyawa sampai ke halqam. Nyawa sampai ke halqam baru nak bertaubat, tak ada. Tak terima dah. Kalau sampai pada lutut kat pinggang boleh taubat lagi. Dah sampai ke halqam, tak ada. Ditutup pintu taubat. Begitu juga bila matahari naik dari arah barat. Matahari dah naik macam biasa dah, pusing dari arah barat. Hari ini berlaku terlalu sejuk, terlalu panas. Kenapa? Ahli-ahli sains mengatakan faksi dunia beralih. Negeri yang duduk di bawah kutub jadi kutub. Kutub jadi cair. Kutub jadi cair, menyebabkan gunung-gunung salji di kutub jadi cair, menyebabkan air laut pasang dengan besar. Akan ada pulau-pulau yang tenggelam, negeri yang tenggelam pun akan ada. Akan tiba masanya. Berlaku gempa bumi. Kemuncaknya ialah matahari pusing naik belah tu, jadi pusing dunia. Masa tu barulah nak bertaubat. Ada idea apa dah? Ni. Adakah masa tu baru mu nak bertaubat? Itu amaran disebut dalam Quran. Kita kena percaya akan berlaku, tiba masanya. Di antara tandanya yang besar yang telah pun berlaku ialah kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ialah Nabi yang paling akhir menjadi penyudah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Ia adalah suatu amaran yang besar kepada hampirnya umat dunia. Rasulullah SAW telah bersabda, bu'istu ana was-sa'atu was-sa'ah kahataini wa asyara ila usbu'aihi as-sababata wal-wusta wa qarrana bainahuma. Muttafaqun alaih. Artinya dibangkitkan aku dan hari kiamat itu seperti kedua-dua ini sambil yang mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dengan mendempetkan kedua-duanya. Allah Ta'ala bangkitkan aku dengan kiamat macam ini, dekat. Di mana berita kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil, disebut dalam kitab agama Majusi, disebut dalam kitab Biza agama Hindu, bahkan ada kata sebut dalam kitab agama Buddha, sebut dalam kitab agama. Dan Quran menyebut, wa idza khadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min asy-syahidin. Dan ingatlah apabila Nabi mati dilantik seseorang Nabi zaman dahulu. Nabi-Nabi zaman dahulu, tiap-tiap orang Nabi akan memanggil pengikut dia. Pengikut dia memberitahu akan tiba masa zahir seorang Rasul. Rasul akhir zaman. Aku tak tahu bila.
Kalau mudah dengan Rasul ini, mu mesti beriman, tolong dan berjuang bersama dengan dia. Nabi itu minta bayah, minta janji dengan pengikut dia. Kamu mengaku, pengikut dia mengaku, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, Allah menjadi saksi, aku dah beritahu. Menunjukkan betapa besarnya berita kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab zaman dahulu. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, Yahudi, Kristian dan lain-lain, mereka itu mengenali Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Terang disebut tanda Nabi akhir zaman, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka susuk, tak beritahu kepada pengikut kecuali mereka yang dapat hidayah, macam Abdullah bin Salam, Muammar Asad di zaman kita, Muammar Asad yang sudah meninggal dunia, Yahudi daripada Austria dan lain-lain, yang memberitahu. Kebanyakannya menyembunyikan. Pasal apa? Takut tak boleh harta, tak boleh pakat, menyokong kerajaan-kerajaan yang zalim di zaman masing-masing. Ini penyakit ulama-ulama yang menyokong kerajaan. Tak ke betul dan salah, nak hidup saja. Bukan saja menyembunyikan hukum, sanggup menyembunyikan berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut raja-raja marah, pembesar-pembesar, pemimpin zaman dia marah. Mereka menyembunyikan benda yang sebenar. Termasuk sami-sami. Sami-sami sebahagiannya tahu menyembunyikan perkara yang benar, menunjukkan bahawa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah tanda akhir zaman. Bila mari Nabi Muhammad, menandakan zaman sudah akhir. Apa yang menakjubkan, Allah Ta'ala memilih Nabi Ibrahim untuk menghantar anak dia Ismail yang akan kita sambut hari Yahdi tak berapa hari lagi. Allah Ta'ala suruh Ibrahim hantar anak dia yang baru lahir, Ismail alaihi salam, yang masih kecil, dengan ibu Ismail, Hajar. Allah Ta'ala suruh Ibrahim letak Ismail di bumi Mekah yang Tuhan pilih, Ummul Qura, bumi yang pertama Tuhan jadikan di atas dunia. Wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tumbuhan, kerana air tak ada. Air tak ada, tumbuhan tak ada, binatang tak boleh hidup situ. Allah Ta'ala suruh Ibrahim letak anak dia situ di Mekah, dengan ditemani ibu Ismail, Hajar. Tak beritahu nak letak mana. Dibawa Hajar dengan anak Ismail letak. Tengok tak ada orang seorang, air pun tak ada, kering, bukan kayu dah tumbuh. Ibrahim nak tinggal gitu aja. Hajar tahu dia nak tinggal di sini, nak tinggal di sini. Kerana Allah Ta'ala dalam kitab Taurah, disebut dalam kitab Taurah ni, kitab Taurah menyebut bila isteri Abram, dia kata Ibrahim, Abram, isteri Abram, Sarah, tak boleh anak, dan Abram ada hamba, Hajar. Hajar ni hamba yang Raja Mesir beri hadiah, Hajar. Bila Sarah tak boleh anak, dalam kitab Taurah kata, lalu Sarah kata ke Abram, ambil kemulah Hajar ni, mudah-mudahan boleh anak. Ibrahim pun buat isteri pada Hajar, buat isteri pada Hajar. Tiba-tiba Hajar beranak.
Bila Hajar beranak, menyebabkan Sarah cemburu pada Hajar. Jadi itu. Sarah pun boleh anak juga. Berlaku pertelisian. Lalu Sarah kata mungkin kena letak jauh lah Hajar ni. Tuhan aturkan begitu. Lalu Allah perintah Ibrahim. Ceritanya dan kita Taurat kata Abram. Allah Ta'ala perintah Abram bawa Hajar ke bumi Mekah. Bumi Mekah yang kering. Bila dia letak di situ, Hajar kata nak tinggal sini. Memang sudah tentu Ibrahim akan tinggal di situ. Ibrahim kata iyalah, Tuhan suruh. Ibrahim kata iya, Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, kena terima lah. Kena terima lah. Hajar tak tanya mana air, mana orang, tak ada orang seorang sini. Nak makan apa? Nak makan apa? Tak ada makanan. Tak tanya. Ini kerana Tuhan suruh. Ini ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah. Yang kita kena faham. Tuhan pacak di situ. Tunjang akidah yang sangat kuat. Keimanan, percaya pada Allah Ta'ala. Percaya pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala suruh kena terima. Jangan kata nak makan apa. Kalau ikut hukum Allah Ta'ala nak makan apa. Kalau ikut hukum Allah Ta'ala wahara. Kalau ikut hukum Allah Ta'ala punah ekonomi kita. Jangan jalan hukum hudud ni orang takut. Nanti punah kita. Ini semua penyakit-penyakit ni. Ini kena faham daripada kisah ini. Ini. Setelah Ismail membesar. Ismail besar, boleh bercakap dengan ayah. Berjalan boleh bercakap, boleh memikir. Walamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahu. Ibrahim jauh daripada Hajar. Wahai anak, ayah mimpi sembelihmu. Ismail beriman Ibrahim ayah dia adalah Rasul. Mimpi seorang Rasul adalah wahyu daripada Allah, bukan macam mimpi orang lain. Qala ya bati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail kata, kalau ini mimpi, buat meleh saya. Meleh. Tunaikan apa yang Tuhan perintah. Engkau akan dapati saya sabar insya-Allah, kata Ismail. Disebut kisahnya bagaimana Ibrahim asal pisah nak sembelih sungguh-sungguh, bukan main-main. Nak sembelih sungguh-sungguh. Ismail dok kata ni ayah apa ni, gila ayah ni sembelih ni. Tidak. Ini Rasul. Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, bukan aku suruh melih, aku nak uji je, nak cuba sejauh mana mu taat pada aku. Ini kehebatan asal usul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan daripada manusia yang begini rupa, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang beriman, sanggup hantar anak di tempat yang tak ada apa-apa, tak ada manusia, takut, sanggup tunai perintah sembelih, sanggup serah diri dia sembelih bila Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala maha rahmat, Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala maha pengurnia. Ni dak tuang suruh kerak tangan, apa ni kerak tangan, dak boleh lagi ni. Ni agak-agak di mana ni? Ni kena reti molek. Kena reti, jangan kita melih lembu jadi bodoh pada lembu. Melih kambing bodoh pada kambing. Kena faham. Wa man yarbu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada hidra Yaqub bil maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي
qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahum wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan sesiapa yang tidak suka kepada agama Ibrahim, iaitu Islam, agama yang serah diri pada Tuhan. Tuhan suruh apa kena ikut, ini makna Islam. Termasuk Tuhan suruh sembelih anak, Tuhan suruh hantar anak bini ke tempat yang tak ada apa, ikut, ini makna Islam. Ibrahim kata, saya Islam. Kami pilih Ibrahim di dunia ini menjadi Rasul, di akhirat termasuk kalangan orang yang soleh, yang tinggi martabatnya. Malam Isra' Mi'raj, Nabi bertemu dengan Ibrahim di langit yang ketujuh, bersandar di Al-Baitul Ma'mur. Ibrahim berkata, memberi wasiat pada anak-anaknya, dan Nabi Yaqub juga memberi wasiat. Wasa Ibrahimu banihi wa Yaqubu, boleh baca dua. Ini qiraat, ilmu qiraat. Wasa Ibrahim banihi wa Yaqubu, Ibrahim mewasiatkan kepada anak, dan Ibrahim, Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak. Kalau kita baca wa Yaqubu, kalau wa Yaqub, Ibrahim mewasiatkan kepada anak dia Ishaq, Ismail dan Yaqub. Kerana ada riwayat mengatakan Yaqub sempat dengan Ibrahim. Yaqub sempat dengan Ibrahim. Yaqub sempat dengan tok kiri Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala telah pilih pada kamu satu agama. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu jadi orang Islam. Nabi Yaqub, adakah kamu menyaksikan wahai orang-orang Yahudi, wahai Bani Israel? Ayat ini diturunkan di Madinah. Orang Yahudi kamu ada wahai orang Yahudi, ketika Nabi Yaqub didatangi oleh tanda-tanda mati dalam keadaan nazak, dikelilingi oleh anak-anaknya. Yaqub bertanya pada anak-anaknya, dia, memberi wasiat, apa yang kamu sembah selepas aku mati? Lepas aku mati, mu nak sembah apa? Ibrahim tak tanya, lepas aku mati mu nak tanah mana? Nak rumah mana? Nak kereta mana? Tak tanya. Lepas aku mati mu nak sembah siapa? Anak-anak Yaqub menjawab, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishaq, Tuhan yang satu, dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam. Dan Allah Ta'ala tutup Rasul dengan Nabi akhir zaman, Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bawa Islam ke seluruh pelosok dunia. Allah Ta'ala jadikan zaman kita hari ini mudah dengan kapal terbang, cepat je, 24 jam sampai ke mereka. Berita dalam masa saat, berapa saat sampai berita. Bukan macam zaman dulu, payah nak dapat berita. Cukup bagi Nabi, bagi akhir zaman seorang Rasul saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita sedar mengapa Allah Ta'ala utuh Rasul akhir zaman Muhammad SAW di zaman kita sekarang. Kerana zaman kita sekarang ini mudah berhubung, cukup seorang Rasul saja. Dan Allah Ta'ala beri mukjizat Al-Quranul Karim. Quran adalah mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat ilmu. Ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak, ilmu sains, ilmu teknologi, politik, ekonomi, semua ilmu. Quran adalah mukjizat. Mukjizat. Dengan sebab itu kena rujuk pada Quran. Rujuk pada Quran. Kalau tak ada dalam Quran, baru boleh guna akal. Boleh guna akal. Guna akal pula tengok ada tak dasar umum dalam Quran. Jangan keluar pada dasar umum ini, tak boleh. Ada dasar umum yang Tuhan tunjuk, jangan keluar pada dasar umum. Ini dia. Jangan guna akal dulu, lepas tu cari Quran. Nak suruh ikut akal dia. Ini tak betul. Inilah tujuan kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanda yang besar. Bila zahir Nabi Muhammad menandakan dunia sudah berada zaman akhirnya.
akan berlaku kiamat. Tuhan bawa tanda lepas satu-satu. Di antara yang telah berlaku juga ialah terbelahnya bulan ketika orang-orang musyrikin Quraisy mencabar Nabi Muhammad SAW dengan membuktikan mukjizat yang menjadi tanda kenabiannya. Lalu ia berdoa kepada Allah. Tiba-tiba bulan terbelah dua bersetangan dengan puncak gunung Bukit Abi Qubais. Bukit Abi Qubais dengan diperhatikan oleh penduduk Mekah. Berhubung dengan peristiwa ini Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir." Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 3. Artinya telah dekat di atasnya kejadian hari kiamat. Telah dekat datangnya kejadian, tak bukan di atas. Telah dekat datangnya kejadian hari kiamat itu. Dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan ada ketetapannya. Allah Ta'ala menurunkan ayat bulan terbelah dua. Terbelah dua berlaku apabila Nabi ajak penduduk Mekah masuk Islam. Mereka tak mahu masuk Islam. Mereka nak tunjuk bukti. Lalu Nabi berdoa, bulan terbelah dua bulan. Terbelah dua bulan. Sebelah duduk belah lain ni, sebelah duduk lain ni. Bukit Qubais, orang Melayu kata Jabal Qubais. Jabal Qubais ni duduk tengah. Jabal Qubais ni lah bukit yang ada istana dekat Masjid Mekah. Jabal Qubais. Di situ. Bulan terbelah dua. Mereka saksi dengan mata. Di mana dalam buku sejarah lama Cina, orang tahu bahasa Cina kena kaji. Tak ada orang buat kajian dalam bahasa Cina, sejarah lama Cina, di mana orang Cina dapat melihat bulan terbelah dua ini. Ini menandakan benda ini betul-betul berlaku. Padahal masa tu bukan ada apa-apa hubungan Cina dengan ini. Dalam buku sejarah lama Cina ada sebut bulan terbelah dua. Lalu Raja Cina zaman itu memanggil ahli-ahli falak. Ahli-ahli falak dia. Ahli-ahli ilmu bintang. Apa hal ni? Bulan dah terbelah dua. Lalu ahli-ahli falak dia memberitahu berlaku perkara yang besar. Berlaku perkara yang besar di sebelah barat. Masa itu sudah ada peniaga-peniaga Arab yang datang ke Cina. Lalu dia tanya peniaga Arab, berlaku apa? Lalu dia beritahu zahir seorang Rasul di Mekah, seorang yang mengatakan dia jadi Rasul akhir zaman. Dengan sebab itu Cina tidak berperang dengan Islam dalam sejarahnya. Dengan sebab itu Islam sapa di Cina sejak zaman Nabi SAW. Ada masjid di Cina yang dibina di tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Islam sapa kat negeri kita ni tahun 500 Hijrah, 400 Hijrah. 8 Hijrah sudah ada masjid di Cina. Ini menunjukkan bahawa Islam sudah sapa di Cina sejak zaman Nabi SAW. Dan dikatakan ada kubur sahabat. Ada sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas tu tak betul. Bukan, mungkin sahabat yang tak terkenal. Sa'ad bin Abi Waqqas dia mati di Baqi' di Madinah, kubur dia di Baqi', bukan di situ. Bukan, nak lain. Itu bukan sahabat yang besar. Mungkin ada sahabat-sahabat yang kecil, wallahu alam, kita tak tahu, yang pergi ke Cina menyaksikan bulan terbelah dua. Dan di sana ada ahli-ahli sains Islam, ahli-ahli sains Islam kita.
Bukan ahli sains kafir. Ahli sains kafir ni tak cerita. Dengan menggunakan alat teropong yang membesarkan bintang-bintang ni, mendedahkan ada tanda-tanda. Selepas bulan tu pecah dua, dia takut balik. Ada tanda-tanda, tengok tu dia. Tempat belah tu ada tanda pada bulan itu. Dapat dilihat melalui alat-alat yang moden. Ini adalah mukjizat Nabi SAW yang Tuhan tunjuk perkara yang besar berlaku di zaman itu. Tetapi orang kafir kata Muhammad sahih dah, sahih. Dia kata sahih pula tak mau masuk Islam. Cukuplah dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW membawa syariat yang sempurna, mencakupi semua umat dan zaman, menutup turunnya wahyu. Tidak ada wahyu lagi, tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Tak ada wahyu lagi. Tiada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Membuktikan bahawa umur yang masih baki pada dunia ini adalah terlalu sedikit. Kalau dinisbahkan mula ia diciptakan Allah. Di samping itu Allah juga memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kelakuan yang berlaku di atasnya dan pada muka bumi itu sendiri sebagai amaran hampir kiamat. Pasal apa Nabi dah lahir hijrah 1437. Jangan banding 1400 ni lama sangat, kena banding dengan awal dunia jadi berapa juta tahun dah. Dunia ni dah lama dah. Makna dunia sudah ada di penghujung. Dibanding dengan mula dijadikan bumi, sudah ada di penghujung. Bila kiamat kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala sudah menunjukkan tanda-tanda berlakunya kiamat. Di antaranya ialah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda yang lain. Firman Allah Ta'ala, azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah, famin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Suratul Najm ayat 57 hingga 62. Artinya telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka adakah kamu merasa hairan terhadap pemberitaan ini dan kamu mentertawakan, buat suka-suka dan tidak menangis sedang kamu melengahkan amalan kamu? Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Itulah dia amaran hampirnya hari kiamat. Sila kamu perhatikan tanda-tandanya yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW seperti yang diterangkan oleh Al-Quran, sehingga menggerunkan hati-hati orang yang menyedari dan yakin kepada berlakunya. Wallahu a'lam.